Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nofarhanani binti Hazrin bernombor matrik 2012380 untuk kerja kursus yang pertama bagi mata pelajaran Komunikasi Penulisan 1. Saya akan kongsikan maklumat yang saya tahu mengenai penulisan memorandum. Mari kita mulakan dengan mengetahui maksud memorandum. Singkatan bagi perkataan memorandum ialah memo. Memo membawa maksud, catatan ataupun peringatan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, memorandum bermaksud suatu perjanjian bertulis antara dua pihak untuk melaksanakan suatu projek usaha sama yang tidak melibatkan sebarang implikasi undang-undang. Seterusnya, tujuan memo ditulis ialah untuk menyampaikan makluman dalaman. Contohnya, seorang pengawas menulis memo mengenai masalah disiplin pelajar untuk dihantar kepada guru disiplin. Yang kedua, tujuan memo ditulis ialah untuk membuat suatu pengumuman mengenai perubahan dasar. Penulisan memo ini juga boleh digunakan untuk menjelaskan prosedur baru. Tujuan lain bagi penghasilan memo ialah untuk melakukan permohonan ke dalam sesuatu bahagian. Memo juga bertujuan untuk melakukan laporan ringkas mengenai sesuatu perkara. Contohnya, laporan ringkas mengenai perkara yang dibincangkan di dalam mesyuarat. Akhir sekali, memo juga ditulis untuk memberi nasihat tentang membuat sesuatu keputusan. Bentuk memo pula terbahagi kepada dua, iaitu memo berbentuk borang dan memo berbentuk terbuka. Memo berbentuk borang pula, tajuk dan maklumat semuanya telah disediakan di dalam borang. Hanya perlu mengisi ataupun menandakan di ruangan yang disediakan. Ini merupakan contoh bagi memo berbentuk borang. Memo berbentuk terbuka. Bentuknya lebih kurang sama seperti surat, tetapi terdapat jabatan yang telah mencipta reka bentuk memonya yang tersendiri. Ini merupakan contoh bagi memo berbentuk terbuka. Memorandum dalaman ini digunakan untuk urusan antara individu, bahagian dan cawangan sesebuah organisasi. Memorandum luaran pula terdapat 3 jenis, iaitu memorandum persefahaman, memorandum bantahan dan memorandum cadangan. Memorandum dalaman haruslah mempunyai alamat surat menyurat, pangkat, jawatan dan rujukan kehormatan. Fungsi memo dalaman ialah untuk peringatan dan catatan tentang hasil perbincangan, laporan, perancangan, peraturan dan sebagainya. Ia juga untuk memastikan pengaliran maklumat bertulis yang berterusan. Ia juga mampu menjimatkan masa kita. Jenis memorandum pula terbagi kepada dua. Terdapat memorandum dalaman dan memorandum luaran. Antara jenis memorandum luaran ialah memorandum persefahaman. Memorandum persefahaman ini disediakan untuk mencapai suatu persetujuan atau persefahaman antara dua pihak atau lebih yang terlibat. Memorandum persefahaman ini perlu ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat untuk dijadikan sebagai satu kontrak ataupun perjanjian. Jenis memorandum luaran yang kedua ialah memorandum bantahan. Memorandum bantahan ini disediakan untuk menyatakan bantahan terhadap sesuatu aturan ataupun ketetapan. Jenis memorandum luaran yang terakhir ialah memorandum cadangan. Memorandum haruslah mempunyai
nama organisasi. Contohnya nama pengirim memorandum tersebut dan juga organisasi yang telah diwakilkan olehnya. Format memorandum yang seterusnya ialah destinasi memorandum. Destinasi memorandum ini ialah kepada siapa anda ingin menghantar memorandum ini. Seterusnya, perlulah mempunyai tajuk memorandum. Contohnya, memorandum mengenai masalah disiplin pelajar di sesebuah sekolah. Dalam memorandum ini juga haruslah menyatakan tujuan kenapa kita menulis memorandum tersebut dan juga isi-isi dalam memorandum tersebut. Akhir sekali, nyatakan kesimpulan ataupun penutup dalam memorandum tersebut. Memorandum ini diakhiri dengan tanda tangan pengirim dan juga tarikh memo tersebut ditulis. Ini merupakan contoh format bagi memorandum. Anda boleh lihat format memorandum di sini. Nama organisasi ialah Unit Kaunseling dan nama pengirim ialah nama saya. Dan juga destinasi memorandum ialah kepada siapa saya kirimkan memorandum ini. Tajuk pula terdapat di situ mengenai masalah disiplin pelajar sekolah menengah Tan Sau. Tujuan pula dapat dilihat pada pendahuluan dan juga isi dalam memorandum ini ialah pernyataan masalah dan usul. Memorandum ini diakhiri dengan nama dan tanda tangan penulis berserta dengan tarikh memorandum ini disediakan. Itu sahaja maklumat yang saya dapat kongsikan kepada anda. Sekiranya anda menyukai video ini, sila tekan butang suka kepada video ini dan juga sekiranya terdapat sebarang persoalan, boleh nyatakan di ruangan komentar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.